Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk bab 9.4 berkenaan dengan asimilasi peranan sistem peredaran. Okey, apa maksud asimilasi? Asimilasi ni maksudnya macam mana nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks. Okey, contoh Okey, nutrien ni kalau kita faham bermaksud glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol. Okey, macam mana nutrien-nutrien ini digunakan untuk membentuk sebatian kompleks? Okey, digunakan untuk apa? Dan juga untuk membentuk komponen struktur. Okey, contoh, glukosa nanti akan digunakan untuk apa? Glukosa akan digunakan untuk respirasi sel. Okey, jadi untuk proses asimilasi yang baik, kena ada bantuan sistem peredaran darah, okey, dan juga sistem limfa. Jadi, sistem peredaran darah, contohnya dekat usus kecil kita ada banyak kapilari darah, okey. Jadi, gabungan kapilari darah ni akan membentuk vena porta hepar, okey. Dan vena porta hepar ni akan membawa darah-darah ke hati, okey. Jadi inilah maksud asimilasi dari segi peranan sistem peredaran darah. Okey, tadi kita terangkan tentang bagaimana kapilari-kapilari darah di usus akan bergabung membentuk vena porta hepar. Jadi kita nak tengok pula apakah peranan laktil. Okey, laktil ni akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian limfa. Dan kita faham laktil ni apakah nutrien-nutrien yang akan diserap masuk ke dalam laktil. Contoh nutrien-nutrien yang akan diserap masuk ke dalam laktil adalah asid lemak dan gliserol dan juga vitamin A, D, E, K. Jadi laktil-laktil ini akan bergabung membentuk salur limfa. Okay. Salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Jadi kandungan salur limfa akan masuk ke dalam ductus thorax, seterusnya masuk ke dalam vena subclavicle kiri, lalu lipid diangkut ke sel-sel badan. Okey, ini adalah laluan bagi laktil. Okey, laktil terus ke jadi salur limfa yang lebih besar, kemudian masuk ke ductus thorax, masuk ke vena subclavicle kiri, lalu diangkut ke sel-sel badan. So lipid ni akan diangkut ke sel-sel badan. Ini adalah peredaran untuk lipid. Okey, salah satu organ yang sangat penting dalam sistem pencernaan adalah hati. Okey, apakah fungsi hati? Hati ni ada banyak fungsi, ada 3 fungsi hati. Okey, hati yang pertama dalam ciri metabolisme makanan tercerna. Okey, jadi kita faham glukosa kita gunakan untuk respirasi sel. Okey, dan asid amino digunakan untuk sintesis protein, plasma dan enzim. Okay, di hati juga proses pendiaminaan akan berlaku. Apa maksud proses pendiaminaan? Okey, kadang-kadang asid amino yang digunakan adalah berlebihan. Jadi badan kita tak akan simpan asid amino yang berlebihan tadi. Lalu akan ditukarkan menjadi urea dan dikumuhkan melalui air kencing. Okey, selain daripada itu, hati juga adalah organ penyah toksinan. Dia akan menyingkirkan toksin yang berada dalam darah kita dan disingkirkan. So, toksin-toksin ni, bahan toksin ni akan disingkirkan melalui air kencing. Okey. Selain daripada itu, hati juga berperanan untuk simpan nutrien. Contoh, glukosa yang berlebihan dalam badan kita akan ditukarkan menjadi simpanan makanan dalam bentuk glikogen. Jadi, hati ni secara amnya adalah pusat kawal atur dalam mengawal kuantiti nutrien masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hati ni sangat pentinglah. Okay, gambar ini menunjukkan perbezaan antara hati yang normal dan juga yang kedua ni hati pesakit cirrhosis. Okay, apakah penyakit cirrhosis ni? Cirrhosis ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor macam minuman alkohol, bahan toksik dan juga hepatitis. Jadi sel-sel hati
yang digantikan oleh sel-sel parut yang boleh menyebabkan fungsi bagi hati ni gagal. Ya. Hepatitis ni, hepa tu maksudnya hati. Ya. Hepatitis ni adalah penyakit radang hati yang disebabkan oleh jangkitan virus. Hepatitis. Kan kita ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Okay. Jadi virus atau bahan toksik ni akan menyebabkan berlakunya sirosis hati. Okey, ini gambaran rajah 9.7 macam mana pengangkutan nutrien serta asimilasi dalam hati dan sel. Okey, gambar yang ni menunjukkan usus kecil. Okey. Jadi nampak karbohidrat ni adalah sebutan yang kompleks. Apabila masuk dalam usus kecil maksudnya sudah dicernakan. Karbohidrat ni akan dicernakan menjadi glukosa. Protein dicernakan menjadi asid amino. Manakala lipid menjadi asid lemak dan gliserol. Okey. So glukosa, asid amino akan diangkut melalui vena portal hepat. Pergi ke mana? Pergi ke hati. Kita tengok laluan glukosa. Glukosa akan digunakan sama ada untuk respirasi sel. Di mana? Diangkut ke sel-sel badan untuk respirasi sel bagi menghasilkan tenaga. Ada juga glukosa yang berlebihan akan ditukarkan menjadi glikogen. Sekarang kita tengok asid amino pula. Asid amino juga diangkut melalui vena portal hepat. So asid amino digunakan untuk sintesis protein, untuk membina protein plasma. Sintesis tu maksudnya membina. Membina protein plasma dan enzim. Dan ada juga digunakan untuk membina protoplasma dalam sel. Ada juga asid amino yang berlebihan akan ditukarkan menjadi urea dan digunakan dan dikumuhkan. Dikumuhkan oleh ginjal melalui air kencing. Macam mana dengan lipid? Asid lemak dan gliserol akan diangkut untuk terus ke sel tapi bukan melalui vena porta hepat. Dia masuk ke dalam sistem limfa untuk digunakan bagi membina membran plasma. Proses asimilasi dalam hati. Dan kita tengok asid amino. Asid amino adalah nutrien bagi protein. Hati mensintesis, membina protein plasma dan enzim daripada asid amino. So asid amino digunakan untuk membina protein plasma dan enzim. Enzim daripada protein. Protein tu asid amino lah. Jadi asid amino yang berlebihan tak boleh disimpan dalam badan. Dan akan diuraikan melalui proses pendiaminaan. Apabila glukosa tidak mencukupi, asid amino ditukarkan kepada glukosa oleh hati. Itu peranan asid amino dalam hati. Ni anda tengok glukosa pula. Glukosa dalam hati digunakan untuk respirasi sel. Jadi respirasi sel tu kita gunakan untuk mengikut keperluan badan lah. Kalau ada glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Disimpan dalam hati. Sekiranya glukosa dalam darah menurun, contoh apabila kita berpuasa ataupun tak makan, jadi glukosa ni kuranglah dalam darah kita. Glikogen akan ditukarkan menjadi glukosa. Kemudian kalaulah glikogen tu terlampau banyak sangat disimpan, akan ditukarkan menjadi lemak. Yang tadi proses asimilasi yang berlaku di dalam hati. Now kita tengok proses asimilasi yang berlaku dalam sel badan. Dalam sel. So asid amino ni digunakan untuk mensintesis protoplasma yang baru dan juga membaiki tisu yang rosak. Protein kan membaiki tisu yang rosak. Selain itu terus mensintesis hormon dan enzim. Apa guna glukosa dalam sel? Of course lah untuk proses respirasi sel. Jadi proses glukosa ni akan dioksidakan. Maksudnya akan tambah dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga air dan karbon dioksida.
So glukosa yang berlebihan dalam sel juga akan simpan dalam bentuk glycogen dan disimpan di otot. Okey. Jadi tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okey, apa pula kegunaan lipid? Okey, fosfolipid dan kolesterol untuk membina membran plasma yang kita belajar bab yang awal hari tu, bab 2. Okey, lemak berlebihan akan disimpan di bawah kulit, okey, di bahagian tisu adipos sebagai tenaga simpanan. Okey. Jika kekurangan glukosa, lemak akan dioksidakan untuk menjadi tenaga. Okey, kita tengok satu soalan yang berkaitan dengan proses yang terlibat di hati. Okey. Jadi kamu nampak dekat sini proses Y, proses Z, proses X. Okey, soalan. Apakah proses X, Y dan Z? Kita tengok proses X. Okey, proses X berlaku di sel badan. Proses Y berlaku di hati. Okay, nampak ni glycogen ditukarkan menjadi glukosa. Kemudian proses Z, asid amino ditukarkan menjadi urea. Okay. Kalau proses X yang berlaku di badan, di sel-sel badan, kita panggil sebagai proses asimilasi. Okay. Kemudian proses Y yang berlaku di hati, glycogen ditukarkan menjadi glukosa apabila glukosa kurang dalam darah. Okay. Glycogen ni sebatan yang kompleks. Glukosa ni adalah sebatan yang ringkas. Jadi proses hidrolisis. Proses Y adalah proses hidrolisis. Manakala proses Z, tengok asid amino yang berlebihan tak boleh disimpan dalam hati. Perlu ditukar menjadi urea dan disingkirkan bersama air kencing. Jadi proses asid amino ditukarkan menjadi urea dipanggil proses pendiaminaan. So jawapannya adalah B. Okey, B. Seterusnya 9.5 penyah tinjaan iaitu fungsi usus besar. Okey. Jadi kita tahu dekat ileum proses penyerapan nutrien selesai. Okey, proses penyerapan nutrien dah selesai di ileum. So maksudnya glukosa dah diserap, asid amino dah diserap, okey, asid lemak dan gliserol pun dah diserap. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah fungsi usus besar. Okey, yang pertama fungsi usus besar menyerap air dan vitamin. Okey, menyerap air dan juga vitamin. Dan juga yang kedua, selepas proses penyerapan air dan vitamin berlaku, akan terbentuklah tinja. Okey, tinja ni najis lah. Okey, proses penyah tinjaan maksudnya kita nak buang tinja, nak buang najis. Okey, so bahan-bahan ini akan masuk ke dalam usus besar. Bahan yang masuk dalam usus besar terdiri pada makanan tidak tercerna. Okey, kemudian sel mati dan sel epitelium, ada serat dan juga air. Okey, semua ni bahan ini akan membentuk tinja. Okey, so nampak ini gambaran video berkenaan dengan proses penyah tinjaan dekat usus besar. So ini adalah usus besar. Okey, nampak pergerakan tinja sampai ke rektum dan keluar melalui dubur. Okey, ini kedudukan usus besar kita. Okey, usus besar. Kemudian kolon, sekum, appendix, rektum dan last sekali dubur. Selain daripada proses penyah tinjaan, usus besar juga berperanan dalam penyerapan air dan vitamin. Okey. So usus besar ni penting juga untuk menyerap air dan vitamin. Jadi bahan yang diserap, air dan garam mineral serta hasil sampingan metabolisme dan juga sesetengah bakteria. Okey, contoh vitamin yang diserap balik adalah vitamin B dan K dan juga asid folik. Okey, bagaimana pembentukan tinja berlaku? Okey, tinja terdiri daripada separuh pepejal, okey, merupakan bahan-bahan sel mati dari lapisan usus dan juga bahan buangan, pigmen hempedu, bakteria dan bahan toksik. Okey. Jadi dinding usus besar juga merembeskan mukus, tujuannya untuk memudahkan pergerakan tinja.
Jadi mucus dekat dinding usus besar digunakan untuk melicinkan. Okey, macam lubricant lah, pelincir. Okey. Jadi tinja tu dapat bergerak dengan mudah sehingga sampai ke destinasi, okey, sehingga sampai ke dubur. Ya. Jadi sebelum itu tinja ni 12 hingga 24 jam sebelum ke rektum akan dikumpulkan sehingga betul-betul tekanan tinggi dan dekat rektum tu meningkat dan menolak. Jadi masa ni kita akan rasa keinginan untuk menyingkirkan tinja. So jadi kita pun ke toilet dengan segera. Okay? Jadi masa penyah tinjaan, otak rektum akan mengecut dan mengeluarkan tinja dari dubur. Okey, kita tengok satu contoh soalan berkaitan dengan ni. Okey, proses Y menjadi kurang aktif. Okey, mana proses Y ni? Okey, proses Y menjadi kurang aktif maksudnya glycogen ni tak dapat ditukarkan menjadi glukosa. Okey. Sekiranya seseorang tidak aktif, apakah kesan kepada individu berkenaan? Okey, jika glycogen ni tak dapat ditukarkan menjadi glukosa, apa jadi kepada seseorang tersebut? Okey, A. Mendapat penyakit tekanan darah tinggi. B. Merosakkan tisu saraf. Batu dalam pundi empedu. Berat badan meningkat. Risiko kencing manis. So, jawapan yang paling tepat ialah berat badan meningkat. Sebab glukosa tak dapat, glikogen tak dapat ditukarkan menjadi glukosa. Jadi dia jadi simpanan makanan. Dengan sebab lepas tu, glikogen pula akan ditukarkan menjadi lemak. Dan secara tak langsung akan meningkatkan berat badan dan risiko kencing manis.